Hormatnya dipersilakan. Terima kasih pada Encik Sabri selaku Guru Penolong Kanan Kurikulum merangkap Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, merangkap juga penyelaras ya untuk program pada hari ini. Ya, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih ya kepada semua, terutamanya kepada unit kurikulum ya kerana telah berjaya ya untuk mengadakan satu sesi bual bicara untuk PBD, dan juga kepada semua ibu bapa yang hadir pada pagi ini ya secara online. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya faham dalam kesibukan ya tuan-tuan bekerja, ditambah pula dengan bulan puasa nak sambut raya ya, masih lagi tuan-tuan dan puan-puan dapat meluangkan masa ya untuk anak-anak kita ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, sedikit daripada saya pencerahan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum. Sekarang ini pentaksiran PBD menjadi satu elemen yang utama ya, menjadi satu penilaian yang cukup penting ya, bukan saja kepada murid-murid sekolah rendah, bahkan pada murid-murid di peringkat menengah. Bahkan keputusan PBD ini akan dibawa ya ke peringkat menengah ya setelah selesainya anak-anak tuan dan puan-puan meneruskan sesi persekolahan di peringkat rendah. Ya, untuk pengetahuan pihak tuan-tuan dan puan-puan, pentaksiran PBD ini dinilai secara keseluruhan, bukan sahaja dari segi akademik, bahkan juga mencakupi dari segi sasiah, emosi, intelek, penglibatan murid sama ada dalam kelas, luar bilik darjah, dan juga komunikasi murid. Ya, kehadiran murid juga diambil kira untuk pentaksiran bilik darjah ini. Secara keseluruhannya, boleh saya katakan PBD ini mencakupi pentaksiran dan penilaian secara menyeluruh. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pentaksiran yang dilakukan terhadap anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ini bukanlah melibatkan sehari ataupun 2 hari, tetapi melibatkan setiap hari dalam waktu persekolahan. Ya, bermulanya sesi persekolahan hingga ke akhir sesi persekolahan. Jadi anak tuan-tuan dan puan-puan akan dinilai oleh setiap guru-guru yang terlibat di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas anak-anak dan tuan puan-puan. Okey, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, PBD ini kita beri penilaian menerusi TP atau kita kenali sebagai tahap penguasaan. Bermula dengan nombor 1 hingga ke nombor 6. Dan saya sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan sudah terbiasa dengan angka-angka ini. Di mana suka sekali lagi saya nak ingatkan, nilai 1 itu bukanlah yang terbaik tuan-tuan. Ya, dalam PBD 1 dan 2 itu adalah merupakan tahap tidak mencapai. Ya, tahap tidak mencapai atau kita kategorikan sebagai tidak menguasai. Ya, bagi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dan untuk tahap yang mencapai dan menguasai bermula dengan tahap 3. Dan ini kita anggap sebagai lulus. Ya, lulus. Lagi tinggi nilai angkanya, lagi bagus. Ya, kedudukan pentaksiran PBD. Jadi bagi pihak guru, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan sendiri mesti mempunyai target yang cukup jelas. Kita target tuan-tuan untuk anak-anak kita mendapat TP6 kalau boleh bagi semua subjek. InsyaAllah tidak mustahil tuan-tuan dan puan-puan. Cuma apa yang saya harapkan, kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan menjalankan setiap kerja kursus yang diberi oleh guru-guru. Setiap latihan. Ya, juga tuan-tuan dan puan-puan ingatkan anak tuan-tuan dan puan-puan supaya memastikan ya kehadirannya ke sekolah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sebab ini juga diambil kira. Ya. Begitu juga dari segi komunikasi. Ya. Kita memerlukan kerjasama
Ibarat kata tuan-tuan, kami sebagai guru di sekolah memainkan peranan yang penting selaku ibu bapa ya di sekolah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh bertindak sebagai guru di rumah. InsyaAllah, saya percaya jika adanya kolaborasi yang berterusan, tidak mustahil anak-anak didik SKDJ 1 berada di kedudukan PBD yang cemerlang. Jadi saya tidak ingin memanjangkan ucapan. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan-soalan yang ingin dikongsikan bersama nanti. Jadi untuk itu saya serahkan kembali kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Cik Sabri. Saya sudahi dengan ucapan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Muhammad Johari bin Muhammad Zaha, Guru Besar SK Damansaraja 1 atas ucapan pembukaan program kita pada pagi ini. Jadi makluman sekali kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa sekalian. Okey, sebenarnya penerangan PBD ini bukanlah ini kali yang pertama, tapi buat bicara yang kita buat hari ini ialah kali pertama bagi sesi ini. Sebenarnya penerangan PBD ini saya selaku penolong kanan kurikulum setiap tahun, iaitu tapi saya buat ni untuk biasanya untuk murid-murid orientasi tahun 1 ya, dan juga kadang-kadang tahun 6. Setiap tahun kita buat, jadi tidak melibatkan semua, tapi kali ini kita melibatkan semua. Jadi pada ibu bapa yang hadir, terima kasih sekali lagi sudi sertai bersama, dan tanpa membuang masa, lagi sekali hari ini saya membawa pembentang PBD iaitu Cikgu Suria binti Ahmad selaku setiausaha kurikulum, juga bekas juga pembuat asar berkaitan dengan PBD dahulunya yang diperkenalkan 10 tahun dahulu. Okay. Jadi tuan-tuan puan-puan harap dapat mendengar dengan lebih jelas, dan sesi seterusnya selepas itu kita buka untuk sesi soal jawab. Seterusnya saya nak serahkan majlis ini kepada pembentang kita pada pagi ini, Puan Suria binti Ahmad, untuk menjelaskan dengan lebih terperinci berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah PBD Sekolah Kebangsaan Damansaraja 1. Dengan ini dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Yang saya hormati Guru Besar SKDJ Damansaraja SKDJ 1, Encik Muhammad Johari Mohamed Zaha, Guru Penolong Kanan Kurikulum Cikgu Muhammad Sabri Hashim, dan saya sebagai pembentang pada hari ini. Tua rasanya 10 tahun dekat 10 tahun bekas buat dasar dululah, tapi lama dah 10 tahun. Okey. So sebenarnya kita nak terangkan PBD ni, buat bicara pentaksiran pagi ni, kita nak pemahaman guru dan ibu bapa sama. Supaya bila kita maklumkan ada ujian, ada temu murni berjumpa dengan ibu bapa dan sebagainya, ibu bapa faham apa yang nak dibincangkan pada masa akan datang. Dan kalau kita sebut PBD ni, bila saya akan terangkan kemudian nanti, dia adalah kerjasama 3 pihak. Guru, murid dan ibu bapa. Kalau guru dan murid sahaja, dia tak akan lengkap. Itu maksud dia pentaksiran bilik darjah yang akan dinilai sepanjang tahun, sepanjang masa. Selain daripada PDP, kerja rumah dan sebagainya. Okay, kita mulakan penerangan saya. Kalau rasanya parent tak dengar suara dan sebagainya, boleh type dekat chat. Dan semasa penerangan kita pun, jika ada soalan, kalau tak sabar nak tunggu, takut slide tu dah terlepas ke tak tahu yang mana, boleh type dulu soalan tu. Nanti barisan guru dan mentadbir akan bersedia untuk menjawab. Okey? Tapi nanti di hujung nanti pun, kalau nak tanya direct, kita akan benarkan parent untuk on mikrofon untuk bertanyakan soalan. Kalau tak nak secara online bertanya, boleh type nanti. Okey? Jadi kita teruskan dulu apa itu PBD. Kalau untuk murid tahun 1, ibu bapa tahun 1, anak belum pernah bersekolah lagi, so dia masih lagi tak familiar, tak lagi tahu apa itu PBD.
dan kenapa tak ada exam dan sebagainya, PBD tu exam ke? Okey, kita akan terangkan. Pada parent yang dah ada anak daripada tahun 1, tahun 2 hingga tahun 6, dah ada pengalaman tapi masih lagi kurang pasti, hari ini kami pihak SKDJ 1 mengambil peluang untuk menerangkan sekali lagi. Okey? So apa itu PBD? PBD adalah penerangan untuk pentaksiran bilik darjah, yang mana apa sahaja aktiviti terutamanya PDP, pembelajaran dan pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah akan diambil kira. Kalau cikgu ibu bapa tanya macam mana nak ambil kira, murid ada 40 orang. Kita punya documentation, kita ada aktiviti yang kita akan ambil untuk kita bagi markah pada murid. Okey, untuk kita nilai taksir pada murid. Bukan mungkin markah mengikut nombor, tapi saya akan terangkan lagi apa itu TP, tahap penguasaan nanti. So selain itu, PD merupakan pentaksiran yang berterusan sesi pengajaran dan pembelajaran bagi maklumat tentang perkembangan. Perkembangan apa? Apa yang anak tu dapat untuk belajar di sekolah, kemajuan ilmu mata pelajaran yang dipelajari, kebolehan dan pencapaian murid. Jadi skill ini kita panggil skill, apa yang akan kita nilai pada murid di taksir sepanjang tahun, dia akan ada pada setiap mata pelajaran. Bukan saja mata pelajaran bahasa Inggeris, bahasa Melayu, mata pelajaran terus, tapi pada semua mata pelajaran. Okey, dan juga aktiviti co-curriculum, aktiviti co-akademik, semuanya diambil kira. Okey. Jadi penilaian dia akan berlaku formatif dan sumatif. Parent tanya, mungkin parent akan tanya formatif. Maksudnya ada peperiksaan lah cikgu. Bila kita kata PBD, slip yang akan dikeluarkan, segala aktiviti yang berada dalam kelas, sama ada latih tubi yang dibagi dalam buku workbook, kerja yang dibagi dalam worksheet, kuis dan sebagainya, itu adalah dikira formatif dan sumatif. Okey? Okey, kita teruskan lagi. Inilah tahap penguasaan PBD dan tafsiran yang bukan dikeluarkan oleh pihak sekolah dan telah dikaji dan ditis oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey? Kita ada tahap 1, tahap penguasaan tahap 1, TP1 hingga TP6. Okey? Kalau dalam slip keputusan yang anak-anak, tuan-tuan dan puan dapat berada di TP6, maksudnya kekalkan peningkatan prestasi tu, kecemerlangan dia. Okey? Boleh ditambah baik. Kerana dia dinilai mengikut topik, mungkin bagus pada topik A, tapi lemah pada topik B, so dia boleh kemahiran boleh ditambah baik. Apa yang membimbangkan dan perlu diberi perhatian apabila murid mendapat TP1 dan TP2. Maksudnya kemahiran utama membaca, menulis dan mengira murid tak capai lagi. Okey? Kalau ibu-bapa cakap anak saya dah tahu baca, tapi kalau kemahiran menulis tidak ada, maksudnya hasil kerja murid, kerja rumah tak dapat dilaksanakan, tulisan tak difahami. Awal-awal lagi darjah 1, 2, 3, darjah 4 pun, darjah 5, darjah 6, tulisan masih lagi di tahap tak boleh dibaca. Tiada jarak huruf A, huruf B, huruf G, huruf Y masih lagi tidak tulis dengan betul, kita panggil dia kesalahan tata bahasa ataupun kesalahan grammar untuk subjek bahasa. Jadi kerana itu sebenarnya teknik penulisan sangat penting, kemahiran yang sangat penting untuk murid. Kerana kalau ada kuis, kalau ada soalan berkuis dalam kelas dan sebagainya, murid kena menulis jawapan dengan betul. Kalau ada jawapan ejaan tak betul, ada jawapan tu macam betul, tetapi ejaan dia huruf A, huruf B, bentuk Y, bentuk G tak betul pun susah juga. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk parent alert pada kemahiran menulis anak-anak. Okey. Apa jadi dekat tahap 3? Tahap penguasaan 3. Tahap penguasaan 3 ni kita panggil setakat memuaskan. Banyak yang perlu ditambah baik. Dia tahu, dia faham dan boleh buat. Tapi kalau kita tinggalkan dia, kita kembali kepada topik itu pada minggu hadapan atau minggu seterusnya, kita bagi pada soalan kuis dan sebagainya, murid tak boleh jawab. Maksudnya dia tahu dalam ketika itu sahaja.
buat ketika itu sahaja ataupun dia hanya boleh buat dengan dibantu oleh guru atau ibu bapa. Itu maksud dia. Dia tak boleh survive sendiri untuk jawab soalan. Maksudnya belum boleh menguasai kemahiran ataupun topik tersebut. Okey? Berbalik kepada tadi, apa pihak sekolah, pihak guru dan inginkan kerjasama pada ibu bapa, tahap kemahiran asas menulis dan membaca sangat penting. Boleh membaca tapi menulis masih lagi di tahap yang lemah, terutamanya pada murid yang tahun 3 pada tahun lepas, tahun 2023 dan naik ke tahun 4 menghadapi masalah dengan tulisan, menulis. So kita sama-sama kena antara guru, ibu bapa dan murid sama-sama bekerjasama. Sebab tahap 2 silibus dah berbeza. Ada perhatian 100% untuk guru duduk di hadapan murid untuk ajar menulis. Sebab kandungan dokumen pengajaran tu dah tinggi. Dia bukan macam tahun 1, 2 dan 3. Dia perlukan murid lebih berdikari. Okey? So di tahap penguasaan 4, maksudnya murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Iaitu murid melaksanakan suatu kemahiran dengan beradab mengikut prosedur atau secara sistematik. Di tahap 4 ni biasanya untuk topik yang kita ajar murid boleh buat. Tapi kalau dalam soalan untuk kebat, kemahiran berfikir, aras tinggi dan sebagainya, dia masih memerlukan bantuan. Tapi secara tak langsung kalau soalan matematik, bahasa, untuk contohnya karangan berformat dan sebagainya, mereka tahu untuk jawab karangan tu dalam bentuk format, tapi mungkin penyebaran idea ataupun perkembangan idea dalam penulisan itu untuk lebih kreatif dan imaginatif masih belum ada. Tapi untuk bina ayat dengan betul mengikut teknik yang kita ajar, murid dah boleh buat. Itu di TP 4. Tahap penguasaan 4. Maksudnya tahap penguasaan 5 dan 6 ni dah mudah lah. Guru dah boleh lantik bila murid dekat TP 6, guru dah boleh lantik untuk menjadi peers, membantu rakan-rakan yang lemah berada yang dalam kelas untuk topik yang kita ajar. So walau macam mana pun PBD ni adalah penguasaan semua murid dalam kelas. Jadi kalau ada murid yang tak faham, kita ada tim kita untuk peers, untuk mentor and coaching and mentoring untuk sama-sama dalam kelas. Guru takkan tinggalkan murid TP 1 dan TP 2. Tapi kita amat perlukan kerjasama ibu bapa untuk membantu kita supaya peningkatan murid dalam topik, dalam penulisan, dalam pembacaan dan pengiraan, terutamanya sifil, lebih cepat. Sebab macam saya katakan tadi, kandungan pengajaran, pembelajaran untuk tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 lebih berat. Okey? Termasuk juga subjek elektif, RBT, sejarah, termasuk RBT dan sejarah untuk subjek elektif. Okey. So itu untuk tahap penguasaan. Saya harap ibu bapa faham macam mana guru-guru bahagikan kenapa murid berada. Faham dulu kalau anak berada kat TP 1 dan TP 2 bahaya. Supaya kita nak bantu dia. Okey? Cikgu juga akan ada plan intervensi dalam kelas. Tapi dalam masa yang sama, parent juga kena bantu dekat rumah. Okey? Jadi itu untuk tahap penguasaan dan pentaksiran. Okey, kita pergi pada next slide. Ini adalah contoh, ini adalah rekod perkembangan murid. Apa itu rekod perkembangan murid? Balik pada PBD tadi, pentaksiran bilik darjah saya katakan secara berterusan tu, so guru-guru ada rekod perkembangan murid. Okey? Contoh yang kat sini adalah dalam subjek bahasa. Dalam subjek bahasa, kita akan nilai murid melalui 3 kemahiran ni. Sama ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu atau bahasa Arab. Kita akan melihat dari segi communication, lisan, membaca dan menulis dalam aktiviti kelas. So bila membaca dan menulis, adalah latihan kuis dan sebagainya. Kerja rumah dan sebagainya. Kita akan ambil, kita akan taksir dia. Kita akan ada catatan dalam rekod perkembangan murid ni. Okey. Untuk mata pelajaran yang lain juga,
akan dinilai oleh guru mengikut topik-topik. Dia berbeza sedikit daripada bahasa. Untuk bahasa tadi terus kepada kemahiran. Jadi kalau murid menghadapi masalah dekat membaca, dia tak akan berada di TP 5 dan 6. TP 4 pun sukar. Kalau menulis pun sama, dia kena bergerak selari antara membaca dan menulis. Baru dia akan bergerak ke TP 4, 5 dan 6. Lisan ni lebih kepada aktiviti dalam kelas sama ada pembentangan dan sebagainya. Okey? Walau bagaimanapun apa yang kita ajar selama ni kita masih ada berpegang pada dokumen. Semua guru berpegang pada kitab untuk mengajar. Dokumen kita panggil dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Kita ada guideline kita yang dikeluarkan oleh Kementerian KPM, okey, bawah bahagian pembangunan kurikulum. Okey, kita akan ikut guideline tu, panduan tu untuk mengajar murid juga berasaskan buku teks yang diberikan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini tadi adalah tahap pentaksiran daripada BPK. Jadi kita tak nilai murid kita berdasarkan ikut suka sahaja. Okey. So pentaksiran PBD tadi, okey, adalah pentaksiran secara keseluruhan. Okey. Kemudian dia akan dilaksanakan secara 2 kali setahun dan dia tidak melibatkan ujian akademik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita ada ujian pertengahan tahun sebelum ni, ada ujian akhir tahun. Sebelum ni kita ada ujian akademik, apa tadi? Ujian akhir sesi akademik tahun lepas. Okey, dalam slip PBD yang kita akan keluarkan, ada contoh. Dalam slip PBD yang kita keluarkan, kita tak akan masukkan sekali dengan ujian akademik tu. Okey, dia akan jadi solid ke apa saja yang murid belajar daripada mula masuk sekolah, kita start PDP sehingga akhir mengikut topik atau kemahiran. Jadi parent kena alert bahawa slip PBD, keputusan PBD, pentaksiran berasaskan bilik darjah ni, dia bukanlah ke arah markah perperiksaan, tak ada. Dia pelibatan aktif murid dalam kelas, pembentangan, individu, kumpulan dan sebagainya, itu cara cikgu nak tafsir. Okey? Kita boleh tunjukkan contoh slip ni yang kita edarkan kepada ibu bapa. Ini kita bagi contoh saja, bukan slip sebenar. Dekat dalam slip ni ada semua subjek kita bagi. Kita satukan untuk tahap 1, untuk tahap 2 kita satukan. Okey. Kemudian ada penerangan tentang pencapaian murid di TP 4, 5, 6, 1 dan 2, apa penerangan dia, tak melibatkan langsung peperiksaan. Kalau tuan-tuan puan nak tahu, untuk tahap 1, darjah 1, 2 dan 3, dia tak ada langsung keputusan exam. Dia tak ada keputusan, tak ada ujian peperiksaan, dia tak ada dan sebagainya. Kita hanya akan serahkan pada ibu bapa slip PBD sahaja, slip keputusan PBD sahaja. Okey. Kalaupun kita tak serahkan kepada parent, kita dah simpan dalam rekod fail peribadi murid. Kita ada maklumat tu dalam fail peribadi murid. Okey. Okey, ni contoh dia. Okey, next. Okey, saya tunjukkan contoh tapak BPK. BPK itulah bahagian pembangunan kurikulum, template yang guru-guru gunakan di kelas. Okey. Contohnya kita mengajar kemahiran, kita belajar satu topik, unit pertama dalam buku teks bahasa Melayu. Okey, unit pertama. Jadi kita akan ada senarai nama murid. Okey. Kemudian kita akan nilai dia, murid tu untuk unit 1 dulu, contoh dia. Kemahiran mendengar dia untuk unit tu, kemahiran membaca, kemahiran menulis dia. Dan dia akan berada di tahap penguasaan berapa. Okey, kita juga ada file transit sebenarnya. Sebenarnya guru banyak data, banyak
maklumat evidence yang kena kumpulkan. Tapi selalunya apa yang guru wawarkan dalam kelas, homework dan sebagainya, murid kena selesaikan dulu. Sebab tu buku tulis sangat penting untuk murid. Okey? Kemahiran menulis dia dan membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. Itu penilaian pertama PBD sebenarnya. Sebelum kita pergi jauh, tuan-tuan puan nak tanya, macam mana cikgu nilai PBD tu? Okey, yang pertama, bila kita mengajar topik dalam kelas, kita terangkan kepada murid, akan ada sesi soal jawab sama ada murid faham atau tak faham. Okey, kemudian kita akan bagi kerja rumah, murid akan buat latihan dalam kelas, okey. Ada latihan pengayaan, maksudnya kita nak tanya balik murid faham atau tidak. Kemudian kalau ada, cikgu akan bagi kerja rumah. Kalau tak ada, maksudnya aktiviti tu ataupun pengajaran tu akan disambung ke esok harinya. Untuk unit pertama contoh dia. Sampai murid menguasai. Jangan takut, kita bukan ajar satu topik tu satu hari. Selalunya kita akan ajar satu topik dalam buku teks tu, kalau cikgu tengok, kalau ibu bapa tengok, dia akan berjalan sama ada seminggu atau 2 minggu. Kita tak akan gesa murid untuk satu buku teks tu dia akan habiskan dalam masa 1 bulan. Tak ada. Kita ada peningkatan. Kalau berlaku aktiviti sekolah, ada program dan sebagainya, so kita akan anjakkan aktiviti tu PDP kita ke hari yang berikutnya. Murid tak akan tertinggal untuk PDP sebab guru juga dinilai oleh pentadbir apa yang kita ajar untuk murid faham. Okey, tak apa. Parent boleh tanya dulu soalan, saya tahu dekat chat. Saya terangkan dulu, nanti soalan ni kita akan kumpulkan untuk jawab kat akhir. Type je apa soalan tu. Saya ada barisan untuk menjawab soalan. Okey. Okay, ini tapak dia. Kemudian seterusnya, tapak template ni parent tak akan dapat ini adalah evidence guru. Kita ada catatan kat hujung, murid buat aktiviti kat kelas. Contohnya kalau saya 4K untuk bahasa Inggeris sebelum ni, untuk unit 1, murid kena menyanyi dalam kelas, sing a song yang tajuk dia dalam buku teks. So murid yang buat aktiviti tu, sama ada berkumpulan dan sebagainya, saya dah ambil penilaian dia. Jadi kalau semua murid participate, kalau dia tak boleh secara individu, dia akan pergi pada pair work, dia akan pergi pada group work. 4 people in one group. Jadi kita akan fikirkan macam mana pun murid kita akan participate, akan buat aktiviti dalam bilik darjah. Okey. Okey, ini tadi slip keputusan tadi. Okey. Keputusan PBD dan ujian akademik akan dikeluarkan melalui sistem IDMI. Okey, sistem IDMI ni nanti bukan urusan ibu bapa, dia adalah urusan guru dan KPM. Jadi diselenggarakan oleh pihak KPM. Jadi bila kita buat, bila kita kata kita nak keluarkan kepada murid nanti, dia akan berlaku dalam tahun ni, dia akan berlaku bila kita akan bagi sama ada habis ujian pertengahan ataupun habis semester 1. Habis semester 1. Okey. Kemudian markah ujian akademik, okey, mulai sekarang, mulai tahun lepas sebenarnya hujung tahun, dah tak ada lagi markah yang berbentuk nombor per 100. Sama ada anak tuan-puan dapat 90 per 100, 80 per 100, 70 per 100 ke 40 per 100 ke, dah tak ada lagi sebenarnya. Sebenarnya bila PBD diwujudkan oleh KPM, niatnya adalah pentaksiran secara berterusan yang murid akan menguasai apa saja kemahiran yang melibatkan mata pelajaran tersebut. Jadi dia akan jadi adil. So kalau murid tu dia tak boleh lemah dalam, dia bersifat takut ataupun nervous untuk buat pembentangan di depan individu, dia akan bergerak kepada pembentangan kumpulan. Kalau tak ada, dia akan hasilkan buku scrap. Dia akan hantar dalam bentuk video. Jadi kalau dia tak boleh buat di hadapan kelas, kita akan galakkan murid untuk hantar dalam bentuk video dan sebagainya, rakam dan hantar. So macam mana pun murid akan dapat markah, akan dapat ditaksir dalam bentuk tahap penguasaan. Kalau kita balik tadi pada TP1 hingga TP6, tahap penguasaan murid tahu, faham dan boleh buat. Itu yang paling penting. Yang untuk TP6 dan TP5, murid boleh berkongsi balik idea tersebut, bentangkan semula idea tersebut pada guru dan rakan-rakan. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Tadi kita
Okey, tadi kita cakap pasal PBD template BPK, itu yang KPM bagi. Tapi untuk peringkat sekolah, pentadbir sendiri pihak sekolah SKDJ 1 telah menyediakan satu template khas untuk guru-guru. Jadi kita nak memantau accountability, tanggungjawab guru, sama ada kalau parent tanya kenapa anak saya dapat TP4, kenapa anak saya dapat TP5, kenapa anak saya ni dekat TP2, apa sebenarnya evidence guru. Okey, kita dah rintis, kalau saya pastikan parent yang dah berada anak dia dekat tahun 2, tahun 3 sampai tahun 6, dia dah biasa, dia datang ke sekolah sebelum ni ada temu murni, kita dah terangkan pecahan kita, apa yang kita taksir murid. Okey, kita ada hasil kerja, kita ada sasia, kita ada bentuk formatif. Formatif ni tadi dalam bentuk kuis, pembentangan individu, kumpulan, projek, okey, main peranan, simulasi. Kebat ni tadi adalah teknik terakhir yang mana murid ada kemahiran berfikir aras tinggi. Bila murid boleh berkongsi balik kepada murid, boleh buat pembentangan, boleh menjawab soalan, menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif, dia akan menguasai kebat ni. So, dekat konstruk hasil kerja tadi, kekerapan menghantar kerja rumah, mutu kerja rumah tu, ada orang sebenarnya cikgu perasan. Tulisan murid kalau buat kat sekolah lain. Kalau buat kat rumah tulisan murid lain. Cikgu perasan tu. Kita perhatikan. Kalau dekat rumah, sampai jawapan pun lain tulisan dia. Kita tahu. Tapi kita harap parent kalau nak bantu murid dekat rumah, jangan sampai ke tahap tu. Sama-sama bincang, murid menulis, murid menjawab. Okey. Kalau tak, tuan-puan sendiri takkan dapat keyakinan bahawa anak-anak tuan-tuan dan puan-puan faham, tahu dan boleh buat. Okey. Mungkin soalan cikgu dekat sekolah bila kita buat dekat whiteboard, kita bagi dekat worksheet yang kita bagi pada murid dengan guidance guru, guidance saja murid boleh jawab. Kita bagi kerja rumah, murid bawa balik ke rumah, murid minta bantuan pada parents, kakak ke, abang yang ada ke, penjaga ke. Tapi bantu murid, murid tulis, murid yang buat. Sebab jauh beza dia. Kalau yang sekarang tahun 2023 ni pun, kalau buku yang kita terima pun untuk kita tanda, semak, jauh beza dia. Tulisan murid di sekolah dan tulisan murid bila buat homework, hantar kerja rumah, lain tulisan dia. Okey? So ini adalah bentuk pentaksiran yang kita buat, yang kita taksir untuk anak murid kita. Evidence untuk guru juga. Okey? Evidence untuk guru juga. Kita tak akan bagi sesuka hati markah pada anak murid kita. Okey. Jadi, kalau sebelum ni kita adakan temu murni bersama ibu bapa hanya sekali sahaja setahun sebab kita kesuntukan masa. Tahun ini kita cuba untuk buat 2 kali. Kita cuba kerana selalunya semester kedua punya ujian akademik tu, sesi akhir tu, bukan daripada sekolah. Dia datangnya daripada KPM soalan dia. Dan sekolah akan tutup pada 9/2/2024. Kalau soalan tu sampai awal, murid buat awal, ada 1 minggu akhir, maksudnya kita boleh buat sesi temu murni bersama ibu bapa 2 kali. Okey. Kalau tak, dia akan berlaku sekali untuk semester pertama. Kemudian guru, parent kalau nak berbincang dengan guru, boleh datang bila-bila masa ke sekolah untuk buat appointment dulu dengan guru kelas terutamanya. Kemudian cakap, boleh hantar mesej WhatsApp, nak berjumpa bila, nak tanya tentang subjek apa. Itu kita galakkan juga. Okey? So saya rasa setakat ini penerangan saya untuk PBD secara keseluruhannya. Untuk soalan pertama daripada Puan JCU, saya boleh minta guru besar saya untuk jawab. Silakan Cikgu. Soalan dia, bagaimana parent hendak dapatkan result semula PBD bagi tahun-tahun lepas? Maksudnya anak Puan JC ni dekat darjah berapa? Puan JC boleh open mic? Boleh open mic? Anak dekat tahun berapa? Tahun-tahun lepas ni banyak ni kalau kat tahun 6. Tahun ni tahun 3. Tahun 3 tahun ni. Okey. Okey, terima kasih kepada tuan-puan yang sudi hadir dan bertanya. So sesi bual bicara ni sebenarnya adalah untuk kita share bersama-sama ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan juga mempunyai pandangan ya, kami pihak sekolah
sentiasa membuka ruang ya untuk sama-sama kita buat penambahbaikan. Okey, berkenaan dengan soalan yang puan ajukan, bagaimana parent hendak dapatkan result semula bagi PBD tahun 2 yang lepas. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, result untuk PBD ini kita kategorikan sebagai satu yang sulit. Ya, di mana pelaporannya kita hantar 2 kali dalam setahun, direct terus through PPD dan dihantar ke KPM. Cuma bila kita adakan sesi temu murni, ya, ibu bapa dan guru-guru boleh berbincang, di mana pada ketika inilah ya segala pencapaian bagi pentaksiran tersebut akan ditunjukkan kepada ibu bapa. Ya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ada setengah sekolah yang memberikan slip keputusan. Memang betul. Ya, tidak dinafikan. Ya, bagi persoalan yang ditanyakan oleh Puan Jessie, tidak ada masalah jika puan nak mendapatkan result untuk tahun lepas, boleh terus merujuk ya kepada guru kelas masing-masing. Tidak ada masalah. Tetapi saya suka nak ingatkan di sini kepada murid-murid tahun 6 yang menamatkan sesi persekolahannya dan ingin mendapatkan slip keputusan PBD, memang secara langsung kita sediakan. Yang itu murid tahun 6 memang pihak sekolah sediakan. Cuma tahun ni mungkin jika ada permintaan daripada ibu bapa, kita boleh sediakan. Tidak ada masalah. Ya, saya harap saya menjawab soalan yang diberikan oleh Puan Jessie ya. Okey, terima kasih. Okey, kita buka lagi sesi soal jawab. Ada parent lagi yang nak tanya soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai ujian akademik. Tadi cikgu ada bentangkan bahawa untuk peperiksaan tidak ada sistem pemarkahan. Tetapi dinilai itu saya tak jelas. Dia tak akan dapat markah per 100. Tetapi bagaimana dia dinilai dalam bentuk apa? Terima kasih. Terima kasih Puan yang bertanya, Puan Nik ya Puan? Okey. Baiklah Puan. Sebenarnya peperiksaan ni dijalankan di peringkat sekolah tuan-tuan dan puan-puan untuk menguji sejauh mana kefahaman murid ya berkenaan terutamanya tentang topik-topik ataupun tema yang dipelajari mengikut subjek. Cuma saranan yang diberikan oleh pihak KPM tuan-tuan ya, pemarkahan kita tak boleh beri dalam penilaian yang kita buat tadi, kerana sistem yang kita ada sekarang adalah merujuk kepada pentaksiran, bukan lagi peperiksaan. Jika peperiksaan, kita akan bagi dalam bentuk macam puan tanya tadi, dalam bentuk peratusan. Jadi kita dah menetapkan, ya tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru dah ada ketetapan, maksudnya dia dah ada jadual spesifikasi untuk pentaksiran. Di mana kalau murid menjawab soalan begini, arasnya begini, maka murid itu telah mencapai TP yang telah ditetapkan. Ya, TP-TP tersebut telah ditentukan oleh pihak kementerian dan penggubal soalan. Ya, yang mana jadual untuk spesifikasi ujian tu akan dipegang oleh setiap ketua panitia. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada lagi penilaian dalam bentuk markah. Ya, saya ingatkan lagi di sini, tidak ada lagi penilaian dalam bentuk markah. Termasuk soalan-soalan yang diberi, semuanya berdasarkan TP, tahap penguasaan. Jadi, jika anak tuan-tuan dan puan-puan boleh menjawab soalan yang mana TP-nya aras tertinggi, TP 6, maka anak tuan-tuan akan mendapat TP 6. Kalau aras soalan itu merujuk kepada TP 5, sudah pasti anak tuan-tuan akan mendapat TP 5. Jadi Puan harap dapat menjawab soalan tadi, Puan. Ya, sudah jelas.
Jadi Baik, dia terima macam kasih, convert Puan lah. Nik. like Sebab sekarang Puan Nik, satu saya nak maklumkan pada Puan Nik, sekarang ni Aha. kebanyakan aduan yang kita terima di peringkat kementerian mengatakan sistem pembelajaran yang dulu lebih kepada exam oriented. Kita tak nak beri orang kata peperiksaan tu menjadi satu kekangan kepada murid-murid yang lain, yang mana ada setengah murid kemahirannya tidak berasaskan dalam bidang akademik semata-mata. Dia mungkin boleh membuat kerja kursus yang diberikan, ya, sesi soal jawab secara lisan seperti mana yang Cikgu Suria nyatakan tadi, tetapi kemahiran menulisnya di sini agak kurang. Jadi kerana itu pihak kementerian telah menyarankan agar PBD menjadi satu bentuk pentaksiran yang menyeluruh. Ya, jadi peperiksaan yang dibuat di peringkat sekolah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan hanya untuk dapatan para guru. Ya, untuk menguji sama ada setiap topik, setiap tema yang diajar selama ini murid faham ke tidak. Itu tujuan utamanya. Ya, terima kasih Puan Nik. Kembali ya. Salam Tuan Guru Besar. Boleh dengar ke? Boleh. Saya bagi Saiful ni. nama. Oh, okey, ada lagi ada Q nak tanya ya. Kita tak. Ya Tuan. Ulang. Okey. Tadi ada tunjukkan definisi tiap-tiap tahap penguasaan 1 hingga 6 kan tadi. Betul Tuan, betul. Jadi slide ni kan akan dikongsi ke nak tengok definisi tahap 6 apa maknanya, tahap 5 apa maknanya kan. Boleh Tuan, kita akan kongsikan bersama. Lepas ini Tuan, saya akan minta ya guru-guru kelas masing-masing akan blastkan dalam grup. Ya tuan-tuan, dari Baik, kedudukan TP1 sampai TP6. Baik. Terima kasih atas pandangan Tuan Saiful tadi. Sekejap Apakah soalan tadi bila saya tahu Puan Nik tadi anak berada kat tahun 6. Kemudian Puan Nita juga tanya tentang, saya bagi dulu ke soalan Puan Nita sebab soalan dia sama sebenarnya lebih kurang soalan tadi. Markah 90 ke atas tu sangat tinggi, dia berada kat TP6 sebenarnya, betul? Sebenarnya dekat TP6 dia bukannya mengikut markah dan sebagainya. Kalau kita nilai murid kita tu, sekarang saya kata tadi, bila kita dah start dengan sistem PBD, bila pentaksiran bilik darjah dimulakan, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ibu bapa perasan, sepanjang tahun 2022 atau 2021 banyak aktiviti yang dilaksanakan. Bukan sahaja di bilik darjah, dia berada juga di luar bilik darjah. Bila kita ada program transformasi diri yang sebelum ni, kita ada contohnya sebelum ni kita ada bengkel, banner roket, okey. Kita ada program akademik bahasa Inggeris, contohnya di Dewan dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya untuk membantu murid. Okey. Sebenarnya kita dah tengok hasil dia. Hasil dia bila murid sampai ke tahun 6 bermula pada tahun 2 3 kita tahu murid ni pasif, suara pun tak dengar. Okey, kadang-kadang dia nak bercakap pun takut-takut. Bila kita mulakan dengan program Education Got Talent, murid mula menghantar video. Cikgu sendiri surprise dengan suara anak-anak murid yang tak pernah participate dalam kelas. Sebenarnya dia boleh. Pandainya dia berbahasa Melayu. Pandainya dia berbahasa Inggeris. Jadi setiap program yang diadakan di sekolah, dia membentuk sebenarnya jati diri, merubah sikap murid daripada sikap berhati-hati, takut untuk bertanya soalan, takut untuk ke depan, takut untuk buat presentation dan sebagainya. PBD ni sebenarnya yang membentuk murid. Dan bila soalan tadi Puan, tadi Sky High siapa ya? Sky High tadi tanya soalan, apa kebaikan sistem PBD ni? Sebenarnya as a teachers also, we are very satisfied bila murid kita hampir satu kelas, kalau you kata murid tu TP1 untuk membaca, TP1 untuk menulis, but they can present well. Dia boleh, sama ada dia boleh menyanyi, dia boleh tunjukkan bakat dia dari segi reka bentuk, benda alat. Dia ada kemahiran-kemahiran lain. Dia boleh berkebun, dia boleh hasilkan sains, eksperimen sains, kajian-kajian sains dengan baik. So itulah penilaian yang berterusan. Dia tak jadi kita terlampau fokus kepada anak-anak, anak murid kita. You tak boleh jawab exam,
You gagal dalam exam, maksudnya bawah 40, you dapat 5%. Contoh dalam kertas exam kita ada 40 soalan, murid hanya jawab 2 soalan je. So terus guru kata murid ni gagal ataupun parents kata murid ni E. Tak. Dia, bila PBD ni diwujudkan, dia bukan begitu. Tapi kalau anak-anak tuan-tuan dan perempuan berada di TP5, tahap penguasaan TP5, Cik Fahal, kongsi dulu TP tadi, tak penguasaan tadi? TP, carta tu. Anak-anak tuan-tuan dan perempuan sekarang, dulu kalau belum tu TP5, tapi kebanyakan subjek berada di TP5 dan TP6. Maksudnya kita dah sediakan anak-anak perempuan untuk bersaing di peringkat menengah. Sebab markah PBD, slip PBD akan dikeluarkan. Sekolah menengah nak slip PBD, sekolah menengah nak ujian peperiksaan akhir hari tu untuk dihantar. Tapi kalau akademik dan PBD tak setara pun dia tak seimbang. Kalau tuan-tuan kata kenapa anak saya tak boleh ke sana ke sini ke dan sebagainya, dia tak seimbang. Kita cuba seimbangkan kedua-duanya. Kalau bohonglah kalau kita kata tak penting akademik tu, murid punya penguasaan terhadap mata pelajaran tu. Tapi bila ujian akademik sesi akhir dikeluarkan oleh KPM, sebenarnya dia nak menguji PBD yang sepanjang tahun 1 hingga tahun 6 yang murid belajar ni, murid menguasai atau tidak sebenarnya. Kalau parent ataupun KPM cuba uji guru, dia punya penilaian dia dekat peperiksaan tadi. Tapi dia sangat penting untuk penilaian masuk asrama dan menengah. Sebab tuan-tuan kena tahu untuk sekolah asrama, dia ada peperiksaan dia sendiri untuk dijawab, tapi soalan dia berdasarkan apa yang dipelajari dari tahun 4 ke tahun 6. Jadi kalau tak bermula daripada awal, dia akan jadi, sebab murid kita selama ni bila PKP, tak ada exam dan sebagainya, dia tidur. Dan bila dia nak ke UASA yang tiba-tiba ada diwujudkan oleh KPM sebelum ni, murid sebenarnya belum lagi membiasakan diri. Jadi kalau cakap penting, dua-dua sama penting. PBD sama penting dengan ujian akhir akademik. Sama penting. Okey? Soalan tadi saya dah terangkan, kalau soalan tadi boleh tolong explain kalau murid sangat pasif dalam kelas, seperti kurang melibatkan diri dalam subjek, tapi dalam buat homework, dalam membuat homework boleh mendapat markah tinggi dalam exam. Bagaimana percentage yang dibahagikan dalam TP? Tu saya kata tadi, TP untuk PBD lain. Dia berasing dengan ujian akademik lain. Ujian akademik tadi dikeluarkan oleh KPM. Soalan ni pun daripada KPM. PBD tadi tu adalah hasil penilaian guru daripada awal tahun hingga hujung tahun. Lain. Dia ada 2 slip yang parent akan dapat. Dia memang lain. Jadi walaupun you dapat markah tinggi dalam exam, tapi dekat PBD. Dekat PBD tadi, Ustaz Farhan, bukakan dekat kita punya template My PBD. Okey, saya tunjukkan. Okey ni. Ustaz boleh butakan ke? Memang nampak Okey. Yang ini adalah penilaian daripada awal tahun hingga hujung tahun yang akan dikeluarkan 2 kali setahun oleh sekolah. Okey. Yang mana yang mana hasil kerja murid. Tadi kekerapan hantar, mutu kerja, ketetapan, masa, kehadiran, sikap, penglibatan. Okey. Penglibatan murid dalam kelas. 6 tadi tu, yang warna biru tu, 6 tu mewakili TP, tak penguasaan. Okey. Jadi kita tahu kita punya murid ability dia, keupayaan dia dekat mana. Dia tak akan dicampurkan markah, tak ada. Kita tak akan campur 2 markah ni. Markah PBD ni tak akan bercampur dengan markah exam, ujian akhir tu, bukan exam lah sebenarnya. KPM marah cakap peperiksaan tu. Okay. Apa yang kita sekolah buat adalah berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh KPM. Kita adalah pelaksana. Okey. Tapi kenapa sekolah SKDJ 1 ada template ni, sekolah lain tak ada template ni. SKDJ 1 ada template ni untuk kita sama-sama tahu penguasaan murid kita dekat mana. Kalau contohnya dekat formatif tadi, okey, tadi parent tanya kan, dekat dalam kelas dia sangat pasif. Okey, ada formatif tadi, formatif tu bukan sahaja pembentangan individu tu, tapi ada pecahan lagi. You akan ada quiz, ada pembentangan kumpulan. Anak-anak tuan-tuan perempuan mungkin pasif untuk membentangkan seorang diri. Tapi dalam kumpulan, 2 orang atau 4 orang atau 3 orang, dia terlibat dalam pembentangan tersebut di dalam bilik darjah. Okey?
ataupun pembentangan dalam aktiviti luar bilik darjah, dia berada di Dewan, kita ada satu program hari tu. Contohnya baru-baru ni program transformasi diri, murid berada di Dewan. Setiap aktiviti melibatkan pembentangan kumpulan. Okey, jadi guru sendiri, kita juga guru dia. Kita juga guru anak murid kita, kita dapat nilai. Oh, hari tu Taren dah berani ke depan. Contoh, saya bagi contoh. Tapi dalam kelas, untuk contohnya subjek BI, Taren pemalu. Dia berada dalam kelompok dia, tak tanya soalan. Tapi bila kita buat aktiviti luar bilik darjah, kita panggil co-akademik, termasuk juga dalam akademik tadi kan. So kita akan nilai murid kita akan bagi ketetapan markah tersebut. So saya harap parent jelas. Sama-sama dengan guru untuk PBD ni. PBD ni tak boleh berlaku di sekolah saja. Okey, PBD ni tak boleh berlaku di sekolah saja. Ibu bapa atau murid dapat tahu markah hasil kerja. Okey, yang hasil kerja ni projek RBT ni tadi, inilah tadi dalam perjumpaan kita dalam sesi temu murni nanti. Kita akan bagi slip PBD. Slip pentaksiran bilik darjah. Dekat situ nanti bila parent bertemu dengan guru, guru akan jelaskan. Okey, dekat projek anak tuan dapat TP1 saja ataupun anak tuan dapat TP4. Sebab apa? Kita bagi dia 2 projek, dia hantar. Kita bagi dia projek, dia hantar. Tapi hantar tak menepati kriteria yang cikgu nak. Contohnya kalau you hantar kajian kes untuk sejarah, dalam kajian kes tu cikgu dah terangkan you mesti ada dalam konten 7 perkara. Tapi yang murid hantar projek, dia hantar projek. Tapi projek dia ada 4 perkara atau 3 perkara sahaja. Jadi dia tak menepati kriteria yang kita nak bagi markah penuh untuk TP6. So kita akan bagi dia TP4 atau TP3 atau TP5. Jadi bukanlah kata cikgu, anak saya hantar projek lah. Tapi kalau setakat hantar projek macam melepas batuk di tangga, kita hantar projek, hantar je. Tajuk depan ada, dalam ada 2 helai muka surat, memang kita akui you hantar projek. Tapi itu akan berada dekat markah penuh untuk projek, untuk penilaian pada masa tu. Itu guru kena faham. Sebab bila kita cakap, okay murid, you ada projek, guru mesti terangkan dalam kelas apa kandungan projek tu. Kalau dia sejarah, kalau dia RBT, dia perlu dalam bahasa Melayu, okay, selalu parent akan tanya, boleh tak buat kajian buku skrip sejarah dalam bahasa Inggeris? Okey, saya nak bagi tahu sebenarnya bila kita belajar dekat sekolah rendah, belajar sejarah tu dalam bahasa Melayu. Jadi tugasan hantar dalam bahasa Melayu. Maksudnya, fahamlah apa yang cikgu ajar tadi tu. Ia akan hantar dalam bahasa Melayu. Walau macam mana pun, cikgu dalam kelas akan terangkan. Kalau you tak tahu pun kita boleh terangkan dalam bahasa dengan anak murid kita. Tapi you hantar tugasan mesti dalam bahasa Melayu. Sama juga tugasan moral, tugasan RBT dan sebagainya, hantar dalam bahasa Melayu. Kalau kita ajar dalam bahasa Melayu. Matematik, sains, bahasa Inggeris, boleh hantar dalam bahasa Inggeris. Tak ada masalah. Tapi kalau matematik dalam dalam sains, boleh hantar dalam bahasa Melayu, kena rujuk guru dia dulu. Sebab kita sekolah DLP, Dual Language Program. Kena rujuk dulu guru yang bagi tugasan. Okey, sama juga dengan homework. Selalu-selalukan bantu guru untuk perhatikan murid untuk tugasan. Okey? Itu saja. Okey, ada soalan lain? Kita nak tambah Cikgu Sabri? Baik, pada ibu bapa, terima kasih. Jika ada soalan, mungkin nanti kita akan jawab dalam bentuk mesej lah. Dalam tu, ada soalan lagi tambahan. Jika tak ada soalan. Okey, tambahan sedikit saya minta daripada Encik Johari. Okay, terima kasih kepada Cik Sabri dan Cikgu Surya. Ya, saya harap dapat pencerahan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Suka saya nak ingatkan di sini tuan-tuan, kenapa kita adakan sesi bual bicara hari ini? Secara tak langsung, tuan-tuan dan puan-puan sudah dapat gambaran secara menyeluruh bahawa pentaksiran PBD ini adalah merupakan satu elemen, boleh saya nyatakan di sini, merupakan satu elemen yang terpenting bagi penilaian di peringkat sekolah. Saya tak nyatakan hanya di sekolah rendah, tetapi juga akan dibawa terus ke peringkat yang lebih tinggi, sekolah menengah dan juga sekolah yang berasrama penuh. Dan kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, di mana satu kelebihan yang kita ada, pentaksiran ini dibuat oleh guru-guru sendiri di pihak sekolah.
Jadi secara tidak langsung mungkin ada yang berpendapat, alah cikgu, bolehlah tolong anak-anak didik sendiri kan? Memang betul tuan-tuan. Kalau kita pun sendiri dengan anak kita, takkanlah kita tak nak tolong. Di sinilah pada masanya kita nak membantu, nak menolong. Tapi tuan-tuan perlu ingat, di pihak kami, terutama saya selaku ketua jabatan di sini, di mana pentaksiran yang dibuat oleh guru-guru saya akan dipantau. Ya, di sekolah saya sendiri. Dan dari pihak sekolah sendiri, saya pula kena menghantar slip keputusan ini kepada peringkat PBD. PBD ke peringkat jabatan. Jabatan terus ke kementerian. Dan ini akan dilakukan 2 kali dalam setahun. Dan apabila pentaksiran ini diberikan nilai bagi tahap penguasaan, bagi mereka yang tidak menguasai ataupun yang mendapat markah cemerlang, perlu dibuktikan dengan eviden, tuan-tuan dan puan-puan. Eviden ini yang paling penting. Ya, di mana kalau budak itu mendapat keputusan yang cemerlang, excellent. Okey, untuk TP6, apa yang membuktikan murid ini dapat TP6? Jadi tuan-tuan dan puan-puan tadi dah lihat di mana borang pemarkahan diwujudkan oleh guru-guru di sekolah ini. Ini inisiatif sendiri yang diambil oleh pihak guru-guru di sekolah. Dan kerana itu juga tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin tegaskan di sini, kerana ada beberapa persoalan yang timbul daripada kalangan ibu bapa. Kerana ada yang bertanya, cikgu, kenapa sekarang ni banyak aktiviti di luar bilik darjah? Aktiviti berkumpulan dalam dewan. Aktiviti yang melibatkan ada sambutan hari kemerdekaan lah, hari sejarah lah, hari itu dan ini. Sebenarnya tuan-tuan, inilah merupakan satu kaedah di mana guru-guru nak membuat pentaksiran PBD. Kadang-kala seperti mana Puan Suria nyatakan tadi, ada di kalangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tidak aktif di dalam kelas, tidak dapat menjawab soalan secara individu. Tetapi apabila kita adakan aktiviti secara berkumpulan, maka ada melibatkan penglibatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan dengan ini tuan-tuan dan puan-puan, maka guru-guru yang membuat pentaksiran tersebut dapat menambahkan markah PBD anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini sebenarnya langkah yang diambil oleh pihak sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab pihak sekolah sendiri perlu menyediakan evidence. Ya, kadang-kadang macam tuan-tuan dan puan-puan menyatakan sendiri, mungkin budak ini atau anak murid ini ia tidak menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam peperiksaan, tetapi masih mampu mencatatkan PBD yang terbaik. Jadi tuan-tuan jangan hairan kerana pentaksiran ini adalah bersifat holistik, menyeluruh. Jadi saya harap tuan-tuan dapat sedikit penjelasan tentang PBD pada hari ini. Jadi kita teruskan lagi tuan-tuan, saya serahkan kembali kepada Cikgu Suria. Untuk soalan Puan Nita tadi, best subject result will be based on exam only. This is correct. The students given a trophy. Best PBD assessment in class is so important as it's a combination of assessment. But why student is just given a token and sits only? Why not trophy? One of the big problem actually is the budget. Sebenarnya PBD ni kita baru wujudkan tahun lepas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, hampir setiap kelas akan dapat 2 orang. Okey? 2 atau 3 orang untuk subjek. 2 orang. Okey, kita cuba nak bagi ramai. Tapi untuk best subjek ni kita teruskan daripada tahun yang sebelumnya. Jadi dia adalah idea baru. So untuk tahun ni mungkin guru besar boleh jawab. Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya suka nak ingatkan, berbanding trofi, medal dan sebagainya, kalau di peringkat penilaian di peringkat menengah, sijil itu sangat penting. The certificate is not the trophy you will carry out to the secondary school, but the certificate.
Okey, sijil ini yang akan kita bawa kalau bukan saja ke menengah tuan-tuan dan puan-puan, tetapi juga ke peringkat universiti bila nak mohon kerja. Ya, trofi ini hanya sebagai satu lambang kejayaan yang mungkin hanya kita boleh simpan di rumah sebagai satu peringatan. Tetapi ya, untuk murid tak ada masalah. Kita memang menyediakan ini sebagai satu penghargaan. Tetapi untuk dibawa sebagai satu bukti, untuk sebagai evidence bagi kejayaan murid, sertifikat. Ya, tetapi kalau kita mempunyai bajet yang lebih tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada masalah. Kita akan sediakan trofi, medal dan sertifikat this year. Okay, depends to our budget lah, as Puan Suria said just now. Okay, thank you. Untuk soalan seterusnya, sekejap Encik Saiful, saya jawab soalan ini dulu. Saya selalu tiada dalam negara mohon untuk menyediakan bahan-bahan atau keperluan sewaktu dalam kelas. Mohon berikan notis atau makluman awal. Jika sehari 2 hari maklum sebelum keperluan, amatlah tidak dapat saya uruskan. Okey, sebenarnya perkara ni dah berlaku sebelum-sebelum ni. Tapi kita dah banyak kali ingatkan, untuk SKDJ 1 ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tiba-tiba 2 hari notis tu, kerana itu bukan program kita. Program tu tiba-tiba diarahkan oleh pihak KPM. Tapi selalunya kita akan bagi dua pilihan. Sama ada sekiranya pihak ibu bapa boleh menyediakan bahan yang diperlukan, ibu bapa boleh bantu sediakan. Kalau tidak boleh, okey, ibu bapa boleh direct message ke guru kelas ataupun dalam kelas, memang kita akan sediakan. Dan jarang bila kita buat aktiviti, murid yang tak bawa bahan dia tak buat. Sekolah tetap sediakan bahan tapi ikut bajet kita. Kita adalah bahan-bahan dia. Tapi bila kalau satu sekolah kita kata okey tak apa, kita buat je projek hari ni, so mungkin kita tak dapat sediakan bahan tu. Jadi kita pun faham, kita faham. Ada parents yang bekerja balik pukul 8 malam, ada parents yang bukan bekerja di sini outstations, ada yang bekerja parents yang berada di luar negara, kita faham. Tapi selalunya untuk SKDJ 1, saya nak terangkan hari ini juga. Okey, untuk SKDJ 1, kalau kita wawakan suruh murid bawa barang, notis yang kita keluarkan, selalunya sekolah juga akan sediakan. Dan parent hanya maklumkan saja kepada guru. Ataupun kadang-kadang dah memang tak boleh, semua orang kena dan jumlah bahan tu mahal dan sebagainya, boleh berhubung dengan guru mata pelajaran tersebut. Jadi dia sebenarnya untuk sekolah SKDJ 1 ni kita win-win situation. Kita tak akan bebankan parent dan kita harap parents pun tak bebankan kita. Bagi tahu je maklumat tu. Tapi tak perlu marah-marah, cakap je kenapa cikgu bagi tak lambat, tak ada. Sebab kita pun selalunya, kami ni pun adalah pelaksana. Yang maklumat tu kadang-kadang sampai malam bos kita bagi tahu, bukanlah bos kita yang bagi tahu, daripada KPM, daripada JPN dan sebagainya, program tu diwujudkan. Tapi walau bagaimanapun kita dah ambil maklum perkara ni, sebelum ni kita hantar maklumat sekurang-kurangnya 7 hari kan, ataupun 3 hari sebelum. Jadi kalau 7 hari maksudnya sekolah sediakan juga barang, tak cukup. Tapi kalau maklumat tu kita ada program tiba-tiba, contohnya hari ini, hari Jumaat ada program, sekolah akan sediakan selalunya. Itu memang guru besar kita pun dah, pentadbir pun dah pesan banyak kali dengan guru-guru penyelaras yang nak laksanakan program. Kalau program tu tiba-tiba kita kena laksanakan dengan segera, tarikh lain dah tak ada, sekolah akan sediakan. Okey, Encik Saiful tadi nak tanya soalan, silakan. Tak ada, saya nak bagi komen aja. Kalau dah habis soalan, saya boleh masuk sikit komen. Ada lagi soalan? Daripada ibu bapa yang lain? Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya nak just kongsi fikiran saya sikit lah pasal PBD ni ya. Boleh, Tuan Guru Besar? Silakan. Okey. Cara amnya, saya rasa PBD ni satu kemajuan, satu development yang bagus. Ya. Kita faham anak-anak kita ni sebagai individu semua bukan sama kan, budak-budak ni. Ada yang ada banyak perbezaan, ada yang kuat dalam satu bidang ataupun daripada dia punya karakteristik, ciri-ciri dia. Jadi not all children are the same. Tapi sebelum ni dalam sistem menggunakan ujian dan kurikulum buku, teks dan konten, dia macam factory tau. Walaupun anak you lain, anak-anak semua lain, tapi proses pendidikan yang lama ni dulu macam masuk dalam proses kilang lah. Semua kena ikut. Siapa yang kuat daripada satu ciri,
you kena ikut juga proses yang diajar ni. Siapa yang lambat, ketinggalan. Siapa yang cerdik sangat tu, you kena ikut juga dia punya rentak kan, betul tak? Itu yang cara lama dia. Jadi ada lagi kekuatan murid-murid daripada segi akademik yang bukan di dalam segi akademik dan ujian-ujian. Jadi dengan PBD ni saya rasa lagi adil lah ya, supaya ini bukan daripada segi akademik dan ujian dan examination, kita mengenali kekuatan individu murid-murid daripada aspek-aspek yang banyak ya cikgu, betul tak? Dengar ke saya cakap? Dengar, betul apa yang Cik Saiful cakap tu. Jadi saya rasa ini patut disokong lah. Hanya because dalam apa-apa kemajuan yang baru, new development, kadang-kadang kita daripada yang baru introduce ni masih ada teething problems ke, ada lagi future improvementnya yang patut dibuat dengan pengalaman maybe dalam lagi 3, 4, 5 tahun ke, lagi mantap lah sistem, proses dan pengurusan PBD. Dengan itu saya hanya nak komen lah, kita baik sokong lah, kita tengok itu sistem PBD ini sebagai satu kemajuan ke atas sistem yang lama, yang agak rigid lah daripada yang dulu ya. Baik, itu je lah saya nak cakap. Terima kasih. Terima kasih Encik Saiful atas pendapat sokongan terhadap sistem PBD ini. Terima kasih ya. Okey, sekali lagi terima kasih kepada semua ibu bapa yang masih bersama dengan kami dalam di buat acara pentadbiran darjah bersama Jadukuasa, Guru Besar dan juga pembentang kita Cikgu Suria. Okey, baik, di sini sebelum, jika ada soalan lagi boleh bertanya. Jika ada soalan, saya ingin membuat sedikit rumusan lah. Ya, rumusannya di sini. Ramai ibu bapa bertanya termasuk dengan tadi yang bagi sokongan sebenarnya yang betul PIBD Encik Saiful berkaitan dengan PBD ini. Jadi saya faham semua ibu bapa mengingatkan, bertanyakan tentang nak melihat keputusan seperti dulu. Jadi saya ingatkan lagi sekali rumusan di sini, kita sekarang dah beralih. Tak ada lagi pentaksiran berdasarkan peperiksaan. Memang arahan Kementerian Pendidikan Malaysia tak nak lagi kita sebut tentang sistem peperiksaan. Sebab itu bila kita bagi latihan, ujian, kita tak boleh sebut peperiksaan. Jadi kita tak akan keluarkan dalam bentuk markah ataupun peratusan. Kita hanya keluarkan kepada ibu bapa dalam bentuk tahap penguasaan ataupun TP. TP1, TP2, TP3 dan paling tertinggi ialah TP6. Menguasai keseluruhan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita dalam sistem pentaksiran bilik darjah, kita pentaksiran dia iaitu pembelajaran secara holistik, menyeluruh seperti yang diterangkan oleh Guru Besar dan juga pembentang tadi, Cikgu Suria. Saya menyeluruh daripada segi jasmaninya, dari segi kemahiran dia, dari segi petahnya, semua kemahiran tu diambil kita. Sebab itu dalam di Sekolah Kebangsaan dan Manusia Jaya 1 ni, kami ada satu kebitaraan. Kebitaraan yang kami ambil iaitu kami buat dalam bentuk program Education Got Talent, di mana murid boleh menunjukkan bakat. Di situ juga kami guru-guru akan bagi markah. Ya, bagi tahap, kira dalam tahap penguasaan. Tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada ibu bapa yang memberi pandangan, yang memberi sudi untuk berkongsi maklumat dan juga untuk bersama-sama kami. Okey, masih ada lagi soalan daripada. Okey. Saya tuan-tuan dan puan boleh lihat di hadapan. Okey, pada ibu bapa yang sertai program bersama, minta tolong untuk isikan link kehadiran. Ya.
minta tolong semua untuk isikan link kehadiran kerana ini kami akan buat dalam sistem sarana ibu bapa yang kita hantar ke KPM. Ya, kehadiran tuan-tuan dan puan akan dikira, begitu juga guru-guru yang hadir bersama dalam program Bual Bicara ini kita akan kira. Baik tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya di sini bersama dengan pembentang kita Cikgu Suria dan yang dihormati Tuan Guru Besar Encik Wan Johari. Kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua ibu bapa, para hadirin yang sudi bersama dalam program Bual Bicara pada pagi ini. Kami sangat bersah hati kerana tujuan kami ini ialah untuk memberi penjelasan yang lebih jelas kepada tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, okey, saya berjanji SK Damansara Jaya 1 akan membuat sekurang-kurangnya satu hari open day ataupun hari terbuka pada semua ibu bapa untuk datang melihat ataupun bersama guru kelas untuk melihat prestasi anak-anak tuan-tuan dan puan. Sekurang-kurangnya setahun sekali. Okey, jadi untuk ibu bapa yang ingin bertemu ibu bapa guru juga dialurkan. Itu tak kira masa. Jika ada masalah boleh datang tapi kena datang lapor dulu di pejabat lah. Kemudian untuk berjumpa guru ataupun guru kelas utamanya ataupun guru subjek untuk mengambil tahu tentang prestasi anak-anak. Itu dialurkan. Tapi open day saya akan buat sekurangnya sekali setahun. Minimanya, maksimumnya 2 kali lah, tapi biasanya saya buat 1 kali setahun untuk ibu bapa datang berjumpa dengan semua guru-guru, terutamanya guru kelas. Okey, jika tak ada apa-apa, sekali lagi saya di sini sebagai moderator dan juga penolong kanan pentadbiran mewakili semua barisan guru-guru SK Damansara Jaya 1 ingin mengucapkan terima kasih pada hadirin ibu bapa yang hadir pada pagi ini yang sudi memberi sumbangan, idea, pendapat dan juga bertanya tentang kemusykilan berkaitan dengan PPD. Jika tak ada apa-apa lagi daripada tuan-tuan bagi pihak kami, jika ada salah dan silap, saya mewakili semua mohon ampun dan maaf jika ada kesilapan yang berlaku. Okey, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu daripada kami. Jadi dengan itu saya sekali lagi, jika ada okey, kalau tak ada apa, saya ingin menutup Bual Bicara pagi ini dengan ucapan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.